Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihyar Mudin bin Muhammad Tarikh daripada SMP Reka Bentuk dan Teknologi Semester 7. Hari ini saya akan membentangkan tentang kit pengajaran pendapaian elektrik satu fasa bagi subjek teknologi elektrik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Bagi fasa pengenalan, pendidikan teknik dan vocational sentiasa berada di tahap yang paling penting dan selari dengan hasrat kerajaan. Bagi meneruskan pertumbuhan ekonomi yang secara kualiti, pembangunan industri dan pengurusan teknologi perlu dipastikan berterusan. Pendidikan dan latihan industri perlu ditingkatkan bagi mencekapkan pengurusan sumber manusia untuk memperolehi kemahiran tinggi. Maka menyedari kepentingan dan keperluan negara, kerajaan sentiasa merancang strategi untuk mengekalkan kurikulum latihan dan vocational bagi satu platform bagi memantapkan tenaga mahir di negara kita. Memberi penekanan yang mana guru perlu melibatkan pelajar secara aktif dan aktif belajar secara bebas dan memantap proses pembelajaran sendiri serta menyediakan pelajaran dengan pengalaman pembelajaran yang membolehkan mereka menghubungkan pembelajaran di bilik darjah dengan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian menurut Muhammad Suhaimi Taat 2012. Bagi meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam bidang yang diceburi, cara pemikiran latihan perlu diubah. Pengajaran dan pembelajaran yang aktif dan menarik perlu dilaksanakan oleh para pengajar supaya motif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Baiklah, kita masuk pada sesi penyata masalah. Penyata masalah yang pertama adalah kaedah pelajaran yang sering digunakan pada masa sekarang adalah berbentuk tradisional menurut Mustafa 2008. Guru memainkan peranan yang aktif dalam menyampaikan maklumat dan nota-nota kepada pelajar dalam kaedah pembelajaran tradisional. Namun pada masa yang sama, pelajar juga sibuk mencatat isi pembelajaran yang disampaikan oleh guru tanpa memahami penerangan yang disampaikan oleh guru. Oleh kerana itu, pelajaran secara tradisional didapati kurang berkesan pada pelajar-pelajar. Yang kedua adalah kekangan masa juga telah menyebabkan pelajar kurang mendapati bimbingan dan menjanjikan pengurusan penuh oleh pelajar menurut Alina 2004, Syarudin dan Ahmad Khairi 2012. Pelajar tidak mempunyai masa untuk mengulang kaji mata pelajaran bersama pensyarah pada hujung semester. Pensyarah dan tenaga pengajar menggunakan kaedah demonstrasi untuk menyampaikan pengetahuan dan kemahiran. Yang terakhir sekali adalah kaedah demonstrasi ini telah menyebabkan masa adalah terhad bagi suatu sesi pengajaran yang suka melakukan pengulangan seperti yang dinyatakan oleh Syarudin dan Ahmad Khairi 2011 dan Halina 2004. Selain itu, pensyarah juga menggunakan kaedah demonstrasi iaitu kaedah penerangan. Kaedah penerangan menyebabkan suatu pelajaran dan pembelajaran terlalu bergantung kepada pensyarah dan terutamanya bagi masa menghabiskan sukatan pembelajaran. Menurut Nur Aisyah dan Yap 2012. Kalau kita pergi kepada objektif kajian, itu objektif kajian saya terbagi kepada 3, iaitu mengenal pasti keperluan alat bantuan mengajar bagi subjek teknologi elektrik dalam kalangan pelajar di Fakulti Teknikal Vocational di UPSI. Yang kedua adalah membangunkan kit pembelajaran pendapaian elektrik satu fasa bagi subjek teknologi elektrik di kalangan pelajar Fakulti Teknikal Vocational di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan ketiga adalah menilai pandangan pensyarah dengan tenaga pengajar terhadap pembangunan kit pembelajaran pendapaian elektrik satu fasa bagi subjek elektrik di kalangan pelajar di Fakulti Teknikal Vocational di UPSI. Seterusnya saya akan masukkan kepada kepentingan kajian. Kepentingan kajian saya cakap kepada 4, iaitu yang pertama adalah pensyarah, tenaga pengajar, guru dan pekaji iaitu saya sendiri. So persoalan kajian terdapat 3 persoalan kajian yang saya telah masukkan. Yang pertama adalah apakah keperluan alat bantuan mengajar bagi subjek teknologi elektrik di kalangan pelajar di Fakulti Teknikal dan Vocational di UPSI. Yang kedua adalah bagaimana penggunaan kit pembelajaran pendapaian elektrik satu fasa bagi subjek teknologi elektrik dalam kalangan pelajar di Fakulti Teknikal dan Vocational. Yang ketiga adalah apakah pandangan pensyarah dan tenaga pengajar terhadap pembangunan kit pembelajaran pendapaian elektrik satu fasa bagi subjek teknologi elektrik di kalangan pelajar di Fakulti Teknikal Vocational di UPSI. Bagi kerangka konseptual kajian, yang pertama adalah input. Inputnya adalah CLO dan temu bual. Dan proses penghasilan produk saya menggunakan kaedah
waterfall, dan outputnya adalah penggunaan kit pembelajaran ABM, dan saya mendapat pandangan pensyarah dan tenaga pengajar dan serta guru. Lepas kita masuk pula kepada sorotan literal. 3 teori yang saya dapat adalah teori pembelajaran GAIN 9 fasa, yang kedua adalah teori pembelajaran manusia iaitu point of experience, dan ketiga adalah penggunaan kaedah konstruktif dalam ABBM. Dan kaedah penghasilan produk saya menggunakan kaedah waterfall. Seterusnya kita pergi kepada penghasilan produk yang dengan menggunakan model waterfall. So fasa yang pertama adalah fasa keperluan. Pengkaji hendaklah menganalisis keperluan pelajar dan tenaga pengajar dalam menggunakan alat bantuan mengajar. Yang kedua, dapat memenuhi keperluan alat bantuan mengajar yang dapat memudahkan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga adalah memastikan reka bentuk alat bantuan mengajar dapat dihasilkan mendapati keperluan pengguna, terutamanya pelajar. So, kita pecahkan pada 3 poin, iaitu yang pertama ialah teknik pendawaian elektrik satu fasa yang diajari sukar untuk fahami oleh pelajar. Yang kedua ialah kekurangan daya imajinasi, dan praktikal juga menyebabkan pelajar sukar untuk memahami lakaran data. Dan yang terakhir adalah pelajar sukar untuk menggambarkan keadaan sebenar bagi teknik yang berlaku dalam penyambungan pendawaian elektrik satu fasa. Baiklah, kita masuk kepada fasa reka bentuk, iaitu pengkaji membuat reka bentuk pendawaian data elektrik bagi satu fasa bagi subjek teknologi elektrik. Ini adalah lakaran-lakaran data dan lakaran projek bagi fasa reka bentuk untuk menghasilkan kit pembelajaran pendawaian elektrik satu fasa. Seterusnya kita masuk kepada fasa pelaksanaan. Fasa ini merupakan fasa di mana pembangunan kit pembelajaran pendawaian elektrik satu fasa bagi subjek teknologi elektrik di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Pada masa ini, pengkaji akan membangunkan kit berdasarkan reka bentuk yang telah ditetapkan berdasarkan kesesuaian dan keperluan yang telah dikenal pasti. Seterusnya adalah fasa pengesahan. Dalam fasa ini saya mengambil 3 orang responden yang telah saya dapati. Persoalan yang pertama adalah mengenal pasti keperluan bahan. Menurut Encik Auzan, pendawaian perlulah dilakukan dengan kemas dan mengikut susunan. Mengikut Puan Ilham pula adalah dapat menyelesaikan masalah pelajar. Dan menurut Cikgu Nuraini, projek perlulah dilakukan dengan idea dan penghasilan yang baik bagi menarik minat pelajar. Setelah saya membangunkan kit pendawaian elektrik satu fasa, soalan kedua yang ditanya adalah pembangunan kit mendapat pandangan bagi 3 orang responden berkenaan dengan kit pendawaian elektrik satu fasa yang telah saya hasilkan. Menurut Cik Auzan, ia lebih mudah dilihat oleh pelajar untuk tujuan pembelajaran. Menurut Puan Ilham pula adalah mudah difahami oleh pelajar, dan menurut Guru Puan Nuraini, fungsinya sangat menarik dan mudah dipelajari oleh semua orang. Persoalan ketiga ialah saya meminta penilaian bagi 3 orang responden. Menurut Encik Auzan, dia menyatakan bahawa perlu disediakan dengan gambar realita. Menurut Puan Ilham pula, dia menyatakan bahawa kit pendawaian elektrik satu fasa ni perlulah dilakukan dengan saiz yang lebih kecil supaya lebih ringan. Menurut Cikgu Puan Nuraini pula, projek elektrik pendawaian elektrik satu fasa perlulah dihiasi dengan lebih cantik agar menarik lebih lagi pelajar untuk mempelajari pendawaian elektrik satu fasa. Seterusnya ialah fasa penyelenggaraan. Untuk fasa yang terakhir iaitu fasa penyelenggaraan merupakan fasa di mana pengkaji telah mendapat maklum balas responden terhadap penghasilan produk yang telah dibangunkan. Berdasarkan maklum balas yang diberikan oleh responden jelas menunjukkan inovasi ABM pendawaian elektrik satu fasa dapat menyelesaikan masalah pelajar yang kekurangan daya imajinasi dan praktikal. Juga menyebabkan pelajar juga suka untuk memahami lakaran data yang telah dibina bagi membuat kit pendawaian elektrik satu fasa. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulannya, hasil penghasilan kit pembelajaran pendawaian elektrik satu fasa ini dapat membuktikan kepada pengguna
atau orang ramai bahawa produk yang dihasilkan dapat menarik minat pelajar bagi mempelajari pendapaian elektrik. Akhir sekali, diharapkan dengan wujudnya kit pengajaran pendapaian elektrik satu fasa ini dapat memenuhi keperluan pelajar supaya dapat mewujudkan suasana pengajaran amali berkesan dan seterusnya melahirkan pelajar yang berkemahiran. Sekian, terima kasih.